Semula kita di Malaysia hari ini, dan sebelum saya berikan tetamu untuk topik kita seterusnya tentang Ansara, bukanlah nama orang tetapi akronim kepada Anak Sains Mara yang secara kolektifnya merujuk kepada bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara di seluruh Malaysia. Sebelum kita bersama tetamu kita perkenalkan ini sebuah bingkisan tentang aktiviti kebajikan dilakukan oleh Ansara untuk paparan anda semua. Saksikan. Bantuan makanan untuk orang gelandangan berbakti semula kepada masyarakat. Ini antara program Persatuan Pelajar Lepasan Maktab Rendah Sains Mara Seremban atau Ansara. Ia dianjurkan pelajar wanita Ansara tahun 1980. Program pertama pengedaran makanan diadakan Julai lalu. Dengan bantuan pertubuhan bukan kerajaan, Muslim AIDS, Ansara sekali lagi mengedarkan makanan di sekitar Kuala Lumpur. Program bermula jam 10 malam dan berakhir 2 jam kemudian. Makanan yang dibungkus dan diberikan kepada golongan gelandangan termasuk mi goreng, nasi lemak dan disertai air botol. Bekas pelajar Haslinda Hashim, 45 tahun, antara yang aktif mengikuti setiap program anjuran Ansara. Sebenarnya saya rasa selain daripada membantu dan memberi semula sumbangan kepada masyarakat, ini adalah peluang juga untuk bertemu kawan-kawan lama. Sebab kami semua berkenalan dari umur 13 tahun, jadi dah berpuluh-puluh tahun. Tapi yang paling pentingnya ialah semangat kami secara sukarela untuk datang beramai-ramai dan membantu dan memberi semula. Sebab masa kami kecil, kerajaan telah membantu kami dan kami telah sekarang menjadi harapannya seorang ahli masyarakat yang berjaya, dan inilah satu-satunya ataupun sekecil-kecil penghargaan kami dan supaya kami dapat memberi semula kepada masyarakat. Ini merupakan sumbangan kami kepada masyarakat, terutamanya kepada gelandangan. Jadi kita memberikan makanan kepada mereka dengan cara kita memasak, membekalkan dan mengagihkan kepada the homeless ni, gelandangan ni. Jadi dengan cara ni juga kita sama-sama bekas pelajar MRSM Seremban menunjukkan sikap keprihatinan kami kepada gelandangan ini. Bagi Ansara, projek sosial ini menjadi platform untuk merapatkan hubungan sesama bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Dan yang lebih penting, mereka dapat menyusun program bagi membantu masyarakat yang memerlukan. Ansara bergabung untuk kebajikan, dan tetamu saya untuk pagi ini, saya kenalkan Cik Zainal Hisham Yusof, Presiden Ansara. Presiden ini memang berat tugasnya. Dan juga Profesor Dato' Dr. Lokman Saing, ahli Ansara, yang juga merupakan seorang tokoh, ya, maksud saya pengarah Pusat Perubatan UKM bekas dan juga bekas dekan Fakulti Perubatan. Sebelum kita berbicara tentang pengalaman mereka merajui Ansara, kita akan saksikan satu lagi bingkisan tentang sejarah penubuhan MRSM Seremban. Cik Zainal di sekolah yang sama? Ya, Seremban. sama. Ini first batch. Ini batch yang pertama. Batch yang pertama. Ini sikit bingkisan sejarah silam tentang MRSM Seremban. Saksikan. Kolej Mara Seremban adalah pusat persediaan pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sebelum berangkat ke luar negara. Institusi bertaraf antarabangsa ini menawarkan program seperti International Bachelorette dan A-Level dalam bidang kejuruteraan dan perubatan. Ia dinaik taraf sebagai Kolej Mara Seremban sejak 2007. Asalnya, kolej ini adalah Maktab Rendah Sains Mara pertama di Malaysia yang ditubuhkan 40 tahun lalu. Jadi saya fikiran dan mengikutkan saya punya background, saya produk pada Malay College. Mungkin kita satu jalan cari as a stopgap measure, satu sekolah lagi seperti Malay College maybe better. Di awal penubuhannya, pelajar MRSM ini tidak mempunyai pakaian seragam. Tujuannya untuk memberi kebebasan dan keselesaan kepada pelajar. Dia pakai sangat baju dengan panjang dan rambut mesti tak ada had rambut yang boleh pakai, bukan suka hati. Jadi bukanlah bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas dari segi memberi ruang untuknya ekspres diri masing-masing lah, ya. Sejak ditubuhkan pada 1972, MRSM Seremban mempunyai kenangannya yang tersendiri.
Tangga yang menghubungkan gelanggang badminton dan dewan makan ini tempat untuk pelajar berkumpul untuk melakukan aktiviti harian. Yang tak boleh dilupakan tu satu, bila dia orang bila dalam dewan lah dia macam rebut-rebut makanan lah dulu. Bila time ayam goreng dulu kita orang susah kan. Bila time ayam goreng banyak, dia bagi kita bagi dia makan lah. Bagi makan kita bagi seorang satu senduk satu. Lepas tu dia minta lebih kita tak bagi. Dia ingatkan dengan kawan belakang, ada adik belakang semua. Bila dekat-dekat dia dah habis, budak tu dia orang tak akan keluar dari dewan ni. Dia orang duduk dalam dewan ni walaupun lauk dia dah habis, dia tunggu sampai ayam kita tu ada lagi kita tak. Bila dia tengok dia nak serbu, kita lari. Kita kecil, kita dekat-dekat sebaya dengan dia orang. Dia rebut dalam piuk ni sampai habis baru dia orang balik. Keakraban bukan sahaja terjalin di kalangan pelajar, malah kaki tangan dan tenaga pengajarnya turut berkongsi perasaan yang sama. Kepuasan dalam mengajar dalam MRSM ni, satu perkara yang saya nampak ialah bila kita mengajar, pelajar kita akan ingat kita, okay? Dan mereka akan sentiasa mencari cikgu. That's something saya rasa very unique lah, di mana anak murid dah jadi doktor dan sekarang merawat cikgu lah. So, every time saya jumpa dia panggil saya cikgu, saya panggil dia pun nama pertama, walaupun dia lah Dr. Mizwar kan. So, saya nampak itu yang agak unik lah tentang konsep MARA dan pendidikan MRSM ni. Hubungan antara guru dan pelajar tu sangat akrab. MRSM Seremban berjaya melahirkan nama-nama besar yang mengetuai beberapa organisasi terkemuka negara. Antaranya Datuk Ismi Ismail yang menerajui Lembaga Tabung Haji dan Datuk Seri Muhammad Syazali Ramli dalam bidang industri telekomunikasi. Institusi ini akan terus memartabatkan fungsinya dalam melahirkan anak bangsa yang berjaya. Di mana MRSM ni all think tanks ni duduk sit down balik, kita wujudkan di balik MRSM yang satu ni, the first MRSM kita pertahankan yang satu ni, dan ini adalah satu kesan di mana kita boleh bagi impact pada generasi yang akan datang. Ini adalah satu titik sejarah di mana kita boleh insyaAllah bawa mati. Itu dia nostalgia ayam goreng di MRSM Seremban. Baik, sebagai bekas alumni dan juga sebagai Tuan Presiden untuk Ansara ini, bagaimana melihat penubuhannya telah pun mencapai objektif sehingga siasa melahirkan begitu ramai sekali golongan profesional telah berkhidmat di serata negara, malah keluar negara juga, betul-betul menjadikan anak bangsa yang berkualiti tinggi. Silakan. Ya, tahun ini kami menyambut 40 tahun MRSM. Dan MRSM ni adalah dilahirkan oleh kerana pada tahun 60-an dulu MARA pun ada 1 juta ringgit, lebih berjuta ringgit, tapi tak cukup untuk dibiayai pergi ke universiti di tempatan ataupun di luar negeri. Dan daripada kekurangan ini MARA mendapat ilham untuk menubuhkan satu institusi, iaitu MRSM. Dan konsep ini telah diluluskan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 71, dan MRSM yang pertama telah diluluskan untuk ditubuhkan pada tahun 72. Berasaskan sains dan teknologi dan pendidikan yang lain daripada sekolah-sekolah yang biasa sebelum masa itu. Datuk first batch. Ya. Ketika mula-mula di MRSM diwujudkan, bagaimanakah situasinya? Apakah masyarakat mengingat sebagai sekolah yang elit ataupun bagaimana? Saya kira pada waktu itu masyarakat tak kenal MRSM, nak sebut pun susah. Maktab Rendah Sains MARA yang kita tahu sekolah kan. Masa itu kita pun form 1 tapi dah panggil maktab. Tapi alhamdulillah MRSM telah mengukir nama hasil daripada kejayaan pelajar-pelajarnya lah. Dan saya sendiri adalah salah seorang yang betul-betul benefit daripada sistem MRSM ini. Saya berasal dari kampung di Batu Pahat. Dan saya ingat masa tu tak ada peluang masuk ke MCKK masa tu. Dah tak ada peluang lah. Tiba-tiba dapat surat kata masuk ke MARA Junior Science College, dipanggil masa tu. Dan alhamdulillah waktu 72 tu, walaupun infrastrukturnya tidaklah secanggih sekarang, kita hanya ada satu bangunan asrama, yang lain semua macam
rumah-rumah kecil untuk kita belajar. Tapi apa yang ditekankan oleh Encik Jamaluddin, kita punya pengetua waktu itu, saya masih ingat 3 perkara lah. Satu, perkataan inisiatif kata. Waktu tu kita diminta supaya membuat sesuatu dengan sendiri, ya. Macam kita tak ada uniform, tapi kita mesti ada inisiatif untuk jaga pakaian kemas. Tak ada peraturan mesti rambut mesti pendek, tapi kita mesti jaga kemas dan tidaklah terlalu panjang gitu. Inisiatif kedua, mereka mengatakan MRSM ni palanya agent of change. Waktu tu ada perkataan transformasi. Agent of change, saya ingat. Dan oleh itu saya rasa ini melahirkan penuntut-penuntut dan pelajar-pelajar yang menjadi betul-betul lah agent of change, menukar senario kepimpinan khususnya Melayu, Melayu dalam sains dan teknologi. Betul. Dan satu lagi is leadership. Mereka menggalakkan kita untuk menjadi leaders. Bukan leader maksudnya hanya political leaders, tapi leaders dalam sains dan teknologi. Maksudnya digabungkan kurikulum itu untuk memperkasakan anak bangsa pada masa itu. Betul. Ya, sehingga sekarang segini dah pun 47 MRSM kesemuanya dan akan dibina lagi. Sebagai presiden yang telah pun lama bersama Ansara, macam mana merasai roh Ansara itu, MRSM itu, dan juga untuk disebarluaskan kepada yang generasi muda supaya dapat bersama-sama merasai kobaran semangat MRSM itu. Roh MRSM ni ataupun ethos lah, ya. Ethos tu itu adalah yang ditanamkan pada kami masa di sekolah dulu, iaitu untuk berwibawa, untuk berdisiplin dan untuk mengambil inisiatif sendiri macam Profesor Dr. Loman bercakap tadi. Dan to think on your feet was also adalah satu trait yang telah ditanamkan. Dan to be adaptable. Saya perasan masa saya dah bekerja dulu, kalau ada interview candidate datang ke office saya untuk interview, saya kadang-kadang saya boleh agak itu budak MRSM ataupun tidak. Apa kualiti yang ada? Kualiti dia. Betul tak Dr. Loman? Kan? Somehow you tahu sebab cara wibawa dia, cara dia bawa diri, dia confidence, self esteem dia tinggi, dan saya rasa trait ni adalah bagus untuk meningkatkan lagi confidence kita lah, ya, sebagai student. Bila kita dewasa, kita confidence untuk berdikari dan untuk menjayakan kerjaya kita. Ya, acuan Ansara tu ya. Okey, baik. Datuk, apa lagi yang perlu kita terapkan melainkan jumlahnya yang dah pun semakin berkembang, kemudian alunan pun dah ramai yang berjaya. Bagaimanakah untuk orang yang atasan ini kembali untuk menyumbang kepada generasi muda ini supaya dapat merasai, barangkali zaman itu berbeza dengan zaman sekarang, namun saya rasa perjuangan nilai untuk maju itu tetap sama untuk anak bangsa. Ya, saya rasa dua approach lah. Satu ialah melalui aktiviti Ansara. Sekarang Ansara di bawah kepimpinan Saudara Zainal, rakan saya ni, akan mengatur beberapa aktiviti. Kita lihat tadi antara aktivitinya mereka memberi bantuan pada masyarakat orang Gendalangan, dan banyak lagi aktiviti Ansara. Tapi yang kedua, saya rasa melalui kepimpinan dalam profesional masing-masing. Saya selalu tekankan pada ahli Ansara, kita tak perlu hanya melakukan aktiviti kemasyarakatan ini melalui Ansara, tapi kita sebagai pemimpin dalam institusi kita sendiri harus membangunkan institusi kita, diri kita pertamanya, dan institusi kita supaya menjadi yang terbaik. Dan bila institusi kita menjadi yang terbaik, and we as the leader, itu adalah sumbangan yang terbesar kepada negara. Dan itulah yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin waktu itu semasa penubuhan MRSM. Mereka ingin melihat pemimpin-pemimpin masa depan yang lahir daripada sistem MRSM, dan saya rasa ini berterusan. Ya, kembali berbakti untuk masyarakat. Dan mereka ni secara automatik akan terdaftar sebagai ahli Ansara bila tamat saja graduasi dari MRSM. Secara teknikalnya. Selepas graduasi selalunya kita masuk Ansara lah, anak sains Mara dipanggilnya. Nama ni pun satu inovasi pada kita. Dulu masa
Kami adalah antara yang mula-mula menubuhkan Ansara Seremban. Kami terfikir apa nak bagi nama ni. Kalau nama yang biasa ialah Old Boys, Old Boy dan sebagainya. Tapi we want to be different. So kita panggil Anak Sains Mara. Ansara, satu aksara yang akan terus diingati. Terima kasih untuk Cik Zainal sebagai Presiden Ansara dan juga Datuk Dr. Luqman Saim, ahli Ansara yang berjaya. Semoga ini akan memberikan inspirasi untuk semua. Dan kita tinggalkan dengan sebuah bingkisan tentang alumni Ansara yang telah pun sukses dalam kehidupan dan juga kembali menambah berbakti untuk masyarakat. Saksikan bingkisan istimewa ini. Yang berjaya, berwawasan serta mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. Itulah antara matlamat utama penubuhan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Seremban yang kini dikenali sebagai Kolej Mara Seremban. Lebih membanggakan lagi apabila kolej ini berjaya melahirkan beberapa orang tokoh ternama di Malaysia. Antaranya Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Ketua Pegawai Eksekutif sebuah institusi kewangan di negara ini. Dahulunya, Datuk Seri Wahid adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia Berhad. Menceritakan mengenai pengalaman beliau semasa menuntut di Kolej Mara, banyak kenangan manis yang tidak dapat dilupakannya. Apabila ditawarkan belajar di MRSM, ia memberikan satu keadaan ataupun environment yang kondusif untuk pembelajaran, kualiti guru-guru yang baik dan tempat tinggal yang teratur, makan yang teratur dan mempunyai disiplin yang baik. Jadi itu membolehkan kami semua sebagai pelajar daripada luar bandar untuk menumpukan pelajaran sepenuhnya. Dan ini pula nasihat Datuk Seri Wahid kepada pelajar yang menuntut di Kolej Mara Seremban dalam mencapai matlamat untuk menjadi seorang yang berjaya suatu hari nanti. Saya berharapkan agar pelajar-pelajar ini terus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat kelulusan yang terbaik. Manfaatkanlah semasa kita di MRSM bukan sahaja dari segi pembelajaran, malah juga daripada pelbagai aktiviti co-curriculum yang dijalankan. Dia very young. Dia kata okey lah sebab ada nak tukar. Okay.